Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton agenda Awani Asia malam ini ataupun minggu ini. Kita memberi tumpuan secara khususnya melihat kepada memulihkan sektor pelancongan di peringkat serantau ataupun kita melihat kepada ke arah pemulihan pelancongan rentas sepadan kerana baru-baru ini kerajaan ataupun melalui Kementerian Pelancongan Seni dan juga Budaya MOTEK yang mana memaklumkan jangkaan untuk pintu sempadan bagi sektor pelancongan akan dibuka bagi pelancongan ataupun bagi sektor pelancongan antarabangsa seawal bulan Disember. Dan kalau kita buat perbandingan di peringkat serantau ini terbaharu, kerajaan Thailand mengumumkan akan membuka pintu sepadannya dan juga bersiap siaga secara keseluruhannya untuk membuka semula kemasukan pelancong yang lengkap divaksin bermula 1 November ini. Dan kalau kita ikutkan juga melihat kepada kejayaan projek rintis ataupun pilot project yang dilaksanakan oleh kerajaan Thailand melalui Phuket Sandbox. Dan satu lagi kita melihat kepada contoh bagaimana Indonesia melalui Pulau Balinya yang membuka pintu membuka pintu antarbangsanya untuk pelancong-pelancong untuk berkunjung di Pulau Terbabit. Jadi untuk waktu ini pada malam ini kita ingin memberi fokus khususnya melihat kepada ke arah siap siaga bagaimana nanti pintu sempadan antarabangsa ataupun pintu sempadan dibuka khususnya untuk meraihkan kebangkitan dan juga apa yang kita sebut tentang pelancongan rentas sepadan. Jadi pada malam ini saya ingin bersama dengan Encik Uzaidi Udanis. Encik Uzaidi adalah Presiden Majlis Pelancongan Malaysia. Dan seorang lagi adalah Encik Shukri Azmi. Shukri adalah wartawan daripada kumpulan media Cina. Encik Uzaidi, sebelum saya nak bersama dengan Encik Uzaidi, saya nak bersama dengan Encik Shukri dahulu. Shukri, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, difahamkan Cina masih lagi belum membuat ketetapan untuk membuka pintu sepadan ataupun pintu antarabangsanya bagi sektor pelancongan. Tetapi untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan perkembangan semasa sektor pelancongan domestik khususnya di Cina. Kau boleh dikongsikan pada waktu ini? Kalau saya ambil tentang perkembangan terkini, mungkin saya boleh parang sikit ke belakang. Kalau kita cerita tentang bagaimana lonjakan semula sektor ataupun industri pelancongan di China ini, yang saya lihat bila mana pada bulan 10 tahun lalu, 2021 yang mana 2020 yang mana ketika itu kita ada minggu emas selama seminggu di sini, iaitu minggu Hari Kebangsaan, sebenarnya Hari Kebangsaan, yang kita lihat jumlah pelancong ketika itu sudah pun mula memulih. Dan ketika ini apa yang saya boleh kongsikan secara amnya, kalau pelancongan di China ni sudah pulih. Tak terlalu saya kata sudah pulih sebab mereka masih fokus dengan pelancongan tempatan. Untuk konteks mungkin saya boleh perincikan sedikit yang mana kalau kita lihat pada minggu emas bulan 1 hingga 7 Oktober yang lepas, direkodkan lebih 500 juta pelancongan domestik di China sahaja. Dan pulangan yang mereka terima pula hampir 39 bilion yuan ataupun kira-kira 6 milion dolar Amerika. Dan ia menyaksikan pemulihan sebanyak hampir 60% berbanding tempoh dengan sebelum pandemik. Jadi kalau nak tanya lanskap ataupun bagaimana dengan situasi semasa pelancongan sekarang di China, itulah yang saya boleh ceritakan atau bayangan dia. Encik Uzaidi, daripada perkongsian yang dikongsikan oleh Shukri sebentar tadi, sektor pelancongan khususnya di China secara keseluruhan bolehlah disifatkan sebagai semakin pulih. Tetapi untuk waktu ini kalau kita nak bandingkan dalam negara, apa yang boleh kita pelajari dan boleh kita teladani? Kalau ikutkan kita baru saja dalam lebih kurang dalam 2-3 minggu rentas negeri dibenarkan untuk bagi khususnya melihat kepada sektor pelancongan domestik. Jadi pada waktu ini walaupun ada cadangan untuk melihat kepada segerakanlah pintu sempadan antarabangsa dibuka untuk kehadiran pelancong asing untuk melancong dalam negara. Untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan perkembangan semasa khususnya melihat kepada kebangkitan sektor pelancongan dalam negara. Fauzi, sebenarnya berlainan apa yang diberitahu telah dikongsikan oleh saudara Shukri. Negara kita, industri pelancongan negara kita memerlukan pasaran pelancongan antarabangsa in addition of the domestic pelancong domestik. Kerana kita mempunyai rakyat yang agak sedikit berbanding dengan negara China. Negara China pelancong-pelancong sendiri, pelancong domestik pun telah cukup
menghidupkan semula industri pelancongan. Tapi negara kita, Malaysia, mempunyai pelbagai produk, bermacam-macam produk pelancongan yang ada sini. Dan terutama di Langkawi, contohnya di Langkawi, di mana kita telah berbuka pada pelancong-pelancong tempatan pada mulanya dan akan dibukakan pada pelancong antarabangsa tidak lama lagi. Jadi kita di Langkawi terdapat 230 hotel. Contohnya 230 hotel yang menyediakan lebih kurang 13,212 katil. Jadi maksudnya inventory di Langkawi itu kalau kita nak harapkan pelancong tempatan memenuhi hotel-hotel tu, ia tidak mencukupi. Ia memerlukan pasaran antarabangsa. Jadi kami amat mengalu-ngalukanlah apa yang telah diberitahu atau telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Hajah Nancy baru-baru ini, yang mengatakan kemungkinan seawal bulan Disember. Bulan Disember ni boleh dibuka untuk pasaran ataupun untuk pelancong-pelancong antarabangsa untuk melancong ke seluruh Malaysia. Jadi bulan Disember ni bulan percutian, bulan yang sebelum hari percutian Nepal, Natal, percutian Christmas dan percutian akhir tahun. Jadi inilah satu festival yang di mana pelancong-pelancong ingin bercuti melancong ke luar negara. Jadi saya harap dengan adanya pembukaannya sempadan kita pada bulan Disember ni, inilah masa yang sesuai untuk kita mulakan, untuk kita bangkitkan semula industri pelancongan, insya-Allah. Encik Uzadi, kalau kita nak buat perbandingan antara Malaysia dan juga China seperti yang Encik Uzadi katakan, jauh bezanya kalau lihat pada populasinya. Kalau begitu kita bandingkanlah antara Pulau Langkawi dan juga Pulau Phuket misalnya. Ada yang mengatakan kenapa Malaysia secara khususnya begitu lambat untuk mengambil langkah untuk membuka pintu sepadan bagi sektor pelancongan. Dan kalau boleh pada waktu ini juga, kalau beberapa interview ataupun temu bual yang dibuat sebelum ini bersama dengan Encik Uzadi sering mengatakan selain pada kita melihat kepada kuantiti ataupun jumlah pelancong untuk memeriahkan sektor pelancongan ini, kita juga perlu memberi tumpuan dan juga menitik berat pentingnya untuk melihat kepada kualiti ataupun pelancong berkualiti itu lebih penting daripada kuantiti pelancong. Pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan ataupun pandangan daripada Encik Uzaidi. Ya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni telah mengumumkan mengenai pembukaan sempadan. Jadi beliau menekankan pelancong, kita perlukan pelancong yang berkualiti. Berkualiti apa maksudnya berkualiti ni? Maksudnya pelancong yang ingin menyumbang, berbelanja di negara kita, ingin memberi satu value added pada industri pelancongan. Jangan hanya datang sini buang sampah, tak ikut undang-undang. Kita tahu di negara Eropah ni tidak perlu topeng muka. Kita tahu di Amerika pun pergi konsert pun ataupun di Eropah tengok bola, permainan bola pun tak perlu tutup muka. Jadi apabila datang sini, pelancong-pelancong tu kena harus mematuhi undang-undang tempatan. Kita ada hak. Kerajaan Malaysia amat berhati-hati untuk membuka sempadan ini. Saya tahu dan inilah sebab ini mengakibatkan melibatkan kesihatan rakyat Malaysia. Kita penting sangatlah rakyat Malaysia ni kena selamat daripada penyakit-penyakit ataupun virus COVID ni. Jadi memang kerajaan mempunyai hak untuk melindungi rakyat Malaysia ni. Tetapi kita juga lihat produk-produk di pelancongan di Malaysia ni memerlukan upgrading. Kita upgrade kita punya kualiti. Kalau kita nak tarik pelancong yang berkualiti, kita kena tingkatkan perkhidmatan kita. Kita kena kita delivery kita, khidmat produk tu, khidmat masa servis tu. Janganlah bila kita nak order potato chip ataupun fish and chip mengambil masa 1.5 jam baru sampai. Ini akibatnya adalah sebab 20 bulan kita tak berniaga kan. Jadi banyakkan pekerja-pekerja telah pergi keluar, telah diberhentikan dan pekerja-pekerja ni dapat kesempatan ataupun peluang berniaga sendiri dengan mengandung macam-macam lah. Dengan ada goreng pisang, cheese lah, macam-macam produk yang kita menjual. Apabila dah rasanya menjadi usahawan, mendapat income yang bagus, kenapa nak datang ke pekerja bekerja di tempat lama? Jadi inilah satu cabaran yang sangat kita hadapi sekarang ni
kerana kita kekurangan pekerja mahir, terutama pekerja tempatan. Jadi kita kena imbangkan ni. Ini anda cabaran-cabaran. Tetapi produk tidak boleh dikompromisikan. Sebab pelancong memerlukan produk yang kualiti. Dia tak nak datang sini all the way, datang sini melawat Malaysia. Tengok-tengok servis pun lambat. Nak tengok muka masam, tak ada senyum pun. Jadi kualiti pun apa ni. Jadi mereka merasakan, tak payah datang Malaysia lah. Ini words of mouth ni agak bahaya. Dan berbanding kita dengan negara-negara jiran tu, negara Thailand, negara Indonesia yang mempunyai budaya yang sangat halus, yang sangat menarik lebih ramai lagi pelancong. Jadi kita kena compete. Industri pelancongan ni industri yang kompetitif. Jadi kita perlu tingkatkan kualiti ni. Syukri, kalau kita melihat kepada soal berhati-hati dan juga langkah pengawalan untuk mengawal penularan wabak COVID-19, kita tahu China cukup ketat dan cukup mementingkan kepentingan untuk melihat kepada SOP itu. Pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan bagaimana China ataupun pemerintah di sana mengambil tindakan ataupun langkah-langkah yang lebih proaktif dalam mana untuk melihat penularan wabak COVID-19 tidak lagi berlaku walaupun dengan ancaman varian baharu, dan mana kita melihat ataupun kita bercakap tentang sektor pelancongan. Pada saya mungkin separuh jawapan tu ada pada Fauzi yang sebut sebentar tadi. Begitu ketat. Dan antaranya yang lain yang sumbangan besar yang menyumbang kepada keselamatan kala kita menghadapi pandemik ini ialah pemvaksinan ataupun vaksinasi yang saya kira kat sini memang dah lebih daripada 90% mungkin. Saya rasa itu dua tadi yang secara ketat dan juga pemvaksinan itu adalah dua faktor penting. Dan selain dari itu, saya rasa ia perlukan kerjasama kedua-dua pihak. Bukan sahaja daripada pihak contohnya agensi, pihak pemilik hotel dan sebagainya, tapi para pengunjung juga, para pelancong juga memainkan peranan yang sama pentingnya. Tak kala pihak-pihak seperti pemilik menyediakan SOP yang begitu ketat, para pelancong juga perlu mengikutinya. Sebagai contoh, sekarang ini kita kalau dekat China mana-mana nak pergi pun saya boleh kata kita perlu buat tempahan secara dalam talian terlebih dahulu. Kalau untuk walk-in secara fizikal mungkin akan ada sangat terhad. Tapi kesemuanya perlu dilakukan secara dalam talian. Lebih-lebih lagi ini dilakukan sejak awal, mungkin dari awal setengah tahun lepas, yang mana kita nak pergi ke taman-taman, sesuatu taman misalnya, perlu buat tempahan dahulu dan ikut giliran sama ada kita dapat atau tidak, dan kemudiannya diikuti dengan kalau macam dekat Malaysia kita ada swab test kan. Kalau dekat sini kita panggil acid nucleic test. Sebelum pergi perlu ada keputusan itu. Contohnya kalau saya nak pergi ke Xi'an misalnya, ke daerah lain, saya perlu buat swab test. Contohnya kalau dari Selangor nak pergi ke KL pun perlu buat swab test sebagai contoh. Kod MySejahtera macam dekat sini kita ada kod tu juga, penting, sangat penting sebab kita boleh trace balik jangkitan itu dari mana, walaupun ketika itu kes dah berkurangan. Tapi macam dekat Malaysia kita boleh tahu di mana yang last track tu kita boleh lihat. Dan kita hadkan jumlah pelancong. Ini pun penting sebenarnya sebab kita tak nak that particular place to be too crowded dalam satu masa. Jadi kita tahu kalau macam orang-orang di sini memang suka sangat melancong. Saya rasa mungkin sama dengan orang Malaysia, memang suka sangat melancong. Mana pun mereka suka melancong, tapi kita hadkan supaya tak terlalu penuh dalam tempat tumpuan itu. Jadi boleh juga yang bagusnya boleh juga didirectkan kepada tempat-tempat yang lain jugalah yang tak menjadi tumpuan sebelum ini. Yang saya rasa yang paling magic word ialah mask, pelitup muka. Itu magic word. Mana-mana saya rasa ketat mana pun SOP, penjarakan fizikal dah rasa macam sukar sangat nak buat. Saya rasa mask pelitup muka tu is a magic word. Encik Zadi, kalau kita balik melihat kepada bagaimana kita nak meningkatkan lagi kualiti produk perniagaan pelancongan khususnya di Malaysia, kalau diikutkan di Malaysia ni pelbagai jenis produk ataupun perniagaan pelancongan yang ditawarkan, daripada serendah-rendah produk yang mampu milik produk pelancongan hinggalah kepada yang bersifat premium.
tadi pun dikongsikan dalam tempoh lebih pada setahun 2 tahun pandemik ini, ramai ataupun sumber tenaga ataupun sumber manusia yang terlibat dalam rantaian industri ini telah pun beralih kepada perniagaan lain. Mungkin pada waktu ini apa cara untuk kita nak kembalikan ataupun tenaga-tenaga mahir yang terlibat dalam sektor pelancongan ini untuk bersama-sama nanti bila ada ataupun bila diumumkan pintu sempadan ataupun pelancongan rentas sepadan ini dibuka, sektor pelancongan di Malaysia ini sudah bersedia untuk menerima pelancong asing ataupun pelancongan antarabangsa ini, Encik Zuhairi? Ya, sebenarnya ini soalan-soalan cabaran baru di mana disebabkan pandemik ini kita menghadapi cabaran-cabaran baru ni. Jadi cabaran baru ni kita panggilnya new normal. Dan new normal ni akan jadi next normal. Sebab apa ya? Sebab apa ramai pekerja-pekerja dia rasa seronok berniaga sendiri. Tidak perlulah balik ke kerja asal dia. Jadi pihak majikan perlu melihat the total solution. Tengok big picture dia. Kita tahu sekarang ni ramai yang pekerja-pekerja dia tak maulah kerja sampai masa yang panjang. Kita kena memberi satu tawaran yang boleh mereka enjoy dengan family, seperti negara-negara seperti negara-negara Eropah, negara Australia pun sampai pukul 5 petang tidak dah tutup dah. Jadi ini kita tengok lihat juga, walaupun agak susah di sini, tetapi kita tengok benefits to the employee. Apa dia benefits to employee? Janganlah kita tekan pekerja-pekerja khas untuk kita kita memberi khidmat pada pelancongan, tetapi kita tengok bagaimana career dia. Kita mempunyai ramai graduan. Tak silap saya 6,000 graduan daripada UiTM saja setiap tahun. Mana nak pergi ni 6,000 ni? Itu tak termasuk IPTA lain ataupun IPTS lain. Jadi kita perlu lihat graduan-graduan ini adalah talent. Kita punya talent, kita punya inventory talent kita. Kalau boleh kita dapatkan dia punya perkhidmatan dia punya resources dia, dan mungkin talent-talent ni kita boleh export. Negara-negara luar memerlukan juga talent. Yang talent ni dibayar dengan harga yang tinggi. Contohnya di Singapura dan di Qatar baru-baru ni, negara Qatar memerlukan pekerja-pekerja yang mahir dalam pelancongan, sebab mereka akan menyediakan World Cup, akan mengadakan World Cup soccer tahun depan. Jadi memerlukan pekerja-pekerja yang talented. Jadi kita kena lihat total picture, di mana pihak majikan perlu memberi satu package yang menarik untuk pekerja-pekerja atau untuk graduan untuk datang kembali semula berkhidmat di industri pelancongan. Contohnya lah, mungkin kerja 4 hari seminggu. Mungkin pihak kerajaan boleh memberi satu insentif untuk syarikat-syarikat industri pelancongan ni yang mengenakan yang menggunakan 4 hari seminggu bekerja. Itu antara-antaranya lah yang boleh ditambah baiklah. Dan sebab apa itu, dengan ada talented local talent ni, kita boleh terus mantap dan juga pulihkan industri pelancongan ni. Fauzi. Syukri, mungkin pada waktu ini mungkin juga boleh dikongsikan pandangan apa jenis insentif dan juga bantuan ataupun sokongan yang diberikan oleh pemerintah China untuk khususnya bagi mereka ataupun pemain-pemain industri pelancongan khususnya di China. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini. Kalau saya sebut mengenai bantuan ni, dia mungkin agak klise ataupun sedikit general ataupun mungkin kalau orang mendengar macam ini biasa, tapi kalau kita tengok dalam konteks yang lebih besar, kita faham agensi, hotel misalnya, aviation, penerbangan, semuanya saling berkait dalam pelancongan ini. Jadi kalau kita cakap dalam konteks China ni, kerajaan di sini dia lebih fokus dalam bantuan jangka masa panjang, bukan tak ada bantuan jangka masa pendek, tapi mereka lebih fokus kepada macam Cik Zuhairi kata tadi, the bigger picture. Mereka melihat dalam rantai yang lebih besar. Yang mana saya berikan contoh bantuan galakan, mereka lebih memberikan galakan kepada inovasi, misalnya AI, live streaming ataupun data raya ataupun kita punya big data, cloud computing. Mereka menggunakan teknologi dan inovasi ini dalam sektor pelancongan. Kalau kita masih menggunakan takut lama, takut yang kita masih mengharapkan kerja untuk macam Cik Zuhairi kata tadi,
para pekerja dah ada kebiasaan sendiri dah sekarang, dah ada perniagaan masing-masing. Susah kita nak gunakan magnet nak tarik mereka balik ke dalam industri-industri pelancongan ini. Tapi kalau kita lihat, mungkin kita dah tahu ada masalah ini, mungkin kita boleh mengguna pakai kalau mampu teknologi ataupun sains yang kita dah develop sekian lama. Jadi mereka menggunakan data-data ini untuk advokasi dalam scientific tourism kita panggil, ataupun green travel, untuk memastikan kesemuanya dapat berjalan dengan lancar, tapi mungkin tidak selancar dalam masa terdekat ini. Tapi kalau kita biasakan dengan norm ini, dengan norma baru ini, mungkin kita boleh dapat sustain dia untuk jangka masa panjang juga. Jadi saya lihat bantuan ini lebih kepada dalam bentuk jangka masa panjang, Fauzi. Encik Yusadi, dalam mana kita melihat kepada dan juga bergerak ke hadapan, kita bercakap tentang menuju fasa endemik di mana kita hidup bersama dengan ataupun kita berada dalam bersama hidup dalam keadaan bersama dengan COVID-19. Mungkin pada waktu ini kita bercakap tentang sektor pelancongan. Apa mungkin jenis-jenis sektor pelancongan yang boleh ataupun perlu diberi tumpuan secara khususnya? Adakah kita akan boleh melihat kepada sebagai contoh sektor pelancongan kesihatan yang perlu diberi tumpuan lebih dalam mana kita menuju kepada fasa endemik ini? Kita di negara kita ni banyak betul produk macam-macam produk green tourism ataupun produk eco-tourism pun sangat besar. Ini juga sangat boleh menarik pelancong-pelancong apabila dibuka antarabangsa. Selain daripada produk kesihatan, produk pelancongan kesihatan, medical tourism ni memang kita dah dikenali lah oleh pelancong-pelancong antarabangsa. Tapi juga kita perlu juga lihat produk-produk yang banyak ni, produk fishing tourism, produk bird tourism, produk glamping, caravan, ataupun resort yang unik ataupun alternatif resort yang kreatif, di mana di Pulau Bali sekarang ni ada bilik hotel tu di atas pokok. Jadi bila pelancong-pelancong dia kata kenapa, bila kita tanya kenapa nak tinggal di itu, dia kata di negara Eropah tak pernah saya terfikir saya tinggal bilik di atas pokok. Harganya bukan murah, $1,000 satu malam. Jadi inilah satu kreativiti yang kita patutnya tengok, khususkan kreativiti ni. Kita tahu negara-negara Korea menekankan kreatif 4.0. Dia mempromosikan budaya mereka, mempromosikan movie ataupun filem-filem mereka. Jadi kita perlu tengok juga filem tourism ni. Dan juga kita lihat juga produk-produk pelaburan. Kita banyak produk-produk yang kita boleh melabur, kita boleh menggalakkan pelancong-pelancong ataupun melabur di sini. Manufacturing, in terms of green tourism, produk-produk ni yang perlu diadakan, yang perlu ada modal-modal daripada pelabur-pelabur antarabangsa. Jadi inilah segmen-segmen sektor-sektor ni patut kita terokai bersama-sama dengan pihak kerajaan negara, kerajaan negeri dan juga industri, yang apa yang telah diwawakan oleh Yang Perdana Menteri. Sebagai keluarga Malaysia, kita lihat bagaimana kita nak pushkan tourism ni secepat mungkin sebab kita ni dalam industri yang sangat kompetitif, Fauzi. Okey, yang terakhir sekali dalam 1 ataupun 2 minit yang akhir ini, mungkin Cik Yusadi boleh kongsikan harapan yang mahu dijelmakan dalam mana kita bercakap tentang ke arah siap siaga menuju kepada pelancongan rentas sempadan nanti. Apa yang ingin diharapkan dan apa yang boleh dijangkakan nanti selain pada kita melihat pada siap siaga daripada pemain industri itu sendiri, selain kita bercakap tentang SOP, apa lagi yang boleh diharapkan dan apa yang boleh kita jangkakan melihat kepada sektor pelancongan antarabangsa ini, Encik Yusadi? Ya, saya ingin menekankan kolaborasi. Kolaborasi sangat penting. Dalam keadaan sekarang ni kita kena collaborate. Kita tak boleh shot sendiri. Kita tak boleh kerja sendiri. Kita kena berkolaborasi antara pihak industri dengan pihak kerajaan, pihak kementerian. Alhamdulillah pihak kementerian pelancongan amat prihatin dengan kami bersama-sama bekerjasama. Tetapi banyak lagi yang kita kena perlu. Kita tahu penerbangan ke Malaysia, di KLIA tidak cukup untuk kita menampung pelancong-pelancong. Kita perlukan satu kolaborasi
kolaborasi dengan negara-negara jiran, negara Singapura, negara seperti negara Thailand untuk mendapatkan penerbangan yang lebih yang jauh daripada long haul punya pasaran. Jadi kita perlukan kolaborasi, dan saya harap kolaborasi ini janganlah kita ada undang-undang sendiri, undang-undang pusat tempatan, undang-undang kerajaan negeri, undang-undang macam-macam undang-undang yang memeningkan kita, dan kita perlu tengok lihat supaya kita sama-sama boleh bangkitkan industri pelancongan ni. Contoh di Thailand sekarang ni dia very agresif, dia mempunyai 7+7, bukannya Phuket Sandbox ni, Fauzi. Phuket Sandbox 7+7. Apa benda 7+7 ni? Sangat kreatif mereka ni. Jadi ini adalah kita patut compete dengan negara-negara yang ini untuk kita mendapatkan kualiti pelancong yang berkualiti ni. Fauzi, terima kasih. Okey, baik, terima kasih kepada Encik Uzaidi Udanis. Encik Uzaidi adalah Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, dan sebentar tadi kita bersama dengan Syukri Azmi. Syukri Azmi adalah wartawan daripada Kumpulan Media Cina CMG yang mana berkongsi pandangan masing-masing berkaitan dengan ke arah siap-siaga pelancongan sektor pelancongan rentas sempadan ataupun sektor pelancongan antarabangsa. Saya kira itu saja waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.